Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu di dalam kuliah kita ini. Jadi seterusnya kita masuk kitab kabair kita ni, iaitu Mukhtasar Al-Kabair, iaitu tajuk ataupun dosa yang ke-32. Dosa ni bukan ada 32, ada 40, banyak dosa ni. Ini mukhtasar, banyak. Kalau kita asal dia lagi banyak, 70 beratus-ratus dihimpunkan dosa-dosa ni. Kalau nak kira dosa ni, kita manusia ni tak boleh lari daripada silap, salah dan dosa. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wa man taba wa su'ila qalbu ila akhir. Jadi kita ni sesungguhnya kita ini sebagai seorang hamba ni tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa. Dan dosa. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat. Dan bila kita melakukan dosa tu, dosa hak kecil pun akan tertitik hitam di hati. Bayangkan dosa besar, banyak mana di titik hati kita. Jadi kita jangan pandang ringan tentang satu perkara yang melibatkan dosa. Jadi perkara yang melibatkan dosa ini, kalau kita dosa dengan Allah, kan, kita boleh mohon kepada Allah, sebab innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan kita boleh. Bayangkan kalau kita ada kesalahan dengan orang. Kita ada kesalahan dengan orang, kesalahan itu yang orang tak mau ampun kita, tak mau maaf kita. Sebab tu jangan cuba-cuba, jangan seronok-seronok kita nak melakukan dosa. Kalau boleh kita ni berusaha setiap hari kita kurangkan dosa, kurangkan kesalahan dalam hidup ni. Dan kurangkan kesalahan dalam hidup, dan kita banyakkan amalan dalam hidup kita. Tambah amalan, kurangkan dosa. Macam mana bila jadi ambil tentera lah. Tentera ni mereka training, antara motor mereka ialah mereka kena kurangkan kesalahan dalam latihan. Sebab kesalahan boleh menyebabkan apa? Kawan mereka boleh maut, diri mereka boleh maut. Macam tu. Sama macam kita lah. Kita duduk atas muka bumi ni, itu kesalahan yang dalam bentuk jemaah macam tu. Ni kita duduk atas dunia hari ni, kalau sekiranya kita buat salah, buat silap, mati kita tengah kita melakukan dosa. Mati tengah kita melakukan maksiat. Tak sempat bertaubat kepada Allah. Kalau kita sempat bertaubat, tak apalah, mungkin kita haraplah Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita. Jadi ustaz nak masuk kepada tajuk penipuan dan tipu daya. Kepada anak-anak yang dirahmati Allah, jangan biasalah sediakan alat-alat tulis kamu, dan kalau boleh kamu catatlah di kitab kamu ni. Biar kitab ni esok datang di hadapan Allah, kitab ni akan jadi saksi bahawa kita pernah berada bersama dengan kitab ni. Jadi kita takut kita di akhirat esok ni akan digantung alat-alat dunia ni. Hak dunia ni digantung di tengkok kita pasal kitab-kitab ni tak pernah kita ambil tahu. Banyak orang dia tak ambil tahu dengan kitab-kitab ni, kecuali orang yang tahu akan kepentingan kitab ni. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nak mengaji, nak beli kitab, duit tak ada, apa pun tak ada. Kita ni hari ni tak heran dengan kitab ni. Boleh beli kitab, boleh beli pen. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tulis di kayu, tulis di tulang, tulis di kertas buruk. Tulis di kertas buruk. Kita ni tak tulis apa. Tak tulis apa, konon kita macam Imam Asy-Syafi'i juga hafal. Tak sama. Jadi kita ni orang awam macam kita, orang biasa macam kita ni, jadi kita tulis catat. Sebab kita jangan rasa rugi. Tiap-tiap tulisan, tiap-tiap catatan, tiap-tiap tenaga yang keluar itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid akan tulis. Kita jangan duk bimbang. Jadi anak-anak yang dikasihi Allah, kita tengok surah Fatir ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.
sambil bersikap sombong, takabur di muka bumi dan berusaha merancang rancangan-rancangan jahat terhadap Rasul itu. Terhadap siapa? Terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa wasallam. Siapa dia? Rancangan-rancangan jahat yang dibawa oleh orang-orang Mekah. Sedang rancangan yang jahat itu tidak menimpa melainkan orang yang menjalankannya. Jadi Allah ba'la rancangan ni yang jahat ni, wa makras sayyi ni, wa makras sayyi ataupun rancangan jahat itu, wala yahiqul makrus sayyi. Maksudnya rancangan jahat itu tak akan kena melainkan kepada orang yang buat rancangan jahat. Ingat, kita pun sama. Jangan cuba untuk kita ni tipu orang, kita bohong orang, kita tipu daya orang, kita buat penipuan, akhirnya kita pun akan kena tipu. Kita pun akhir sekali akan kena tipu juga. Orang lain akan tipu kita, orang lain, sebab dunia ni dia dipanggil daur wa tasalsul. Dunia ni pusingan. Kalau kita tipu orang, orang kan satu hari akan ada orang yang tipu kita. Kita pun mula lupa dah yang sebelum tu kita pernah ambil hak orang, kita pernah tipu orang, kita pernah perkena orang, kita pernah mempermainkan orang. Kita tipu daya orang untuk kesenangan hati kita. Ada orang tipu orang untuk seronokkan hati dia sebagai hiburan. Dia bohong orang ni jadi hiburan kat dia. Dia bohong orang jadi hiburan kat dia. Jadi ada kisah masyarakat yang kita boleh ambil iktibar. Ambil iktibar. Dia bohong, dia tipu. Kes semayang lah ni, tapi dalam bab penipuan dia semayang. Mak dia bagi syarat dekat dia, ayah dia bagi syarat kalau nak basikal kita kena semayang, nak semayang. Dia pun bohong. Dia pun pergi ambil wuduk apa semua elok dah, masuk duduk dalam bilik. Masuk dalam bilik, tutup pintu. Kemudian mak dia pun duduk dengar lah, dengar ayah dia duduk pombang, dengar anak ni semayang betul ke tak ni. Kan anak pun, dia pun usalli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Allahu akbar. Semayanglah dia, baca dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mak dengan ayah ni dengar, oh bagus dah. Anak-anak aku dengan baca apa semua elok, seronok mak ni. Kan mak dengan ayah pergi dengar. Kan? Mak dengan ayah ni tak tahu. Rupanya dia bukan semayang betul. Mana berlakon. Berlakon macam semayang, tapi duduk atas katil. Sambil duduk pegang handphone. Sambil duduk pegang handphone, duduk tidur tu, sambil duduk buat gaya macam semayang. Allahu Akbar. Dia kena berlakon ni lama mana? Orang munafik mana? Benda munafik. Berlakon mana duduk lenggak-lenggak tu, dia mula keluar main lain-lain. Dia mula keluar main menyanyi mampu-mampu dah. Kan? Sekali dia habis rakaat kedua tak baca Quran dah, tak baca Fatihah dah. Duduk sambil duduk tengok gambar markah apa semua tu, dia jadi ikut lain. Aku merindu kamu setengah mati merindu, tiada henti merindu kamu. Dia nak jadi mampu lah. Tu yang kata tu. Tu satu benda yang rugi, yang dia tipu diri dia. Dia tipu ayah dia, dia tipu mak dia, tapi yang paling berat dia cuba menipu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kita tipu mak kita kalau tahu dia ampun kita. Kita tipu ayah kita, ayah tahu dia marah-marah pukul macam tu aja, dia ampun kita. Sama juga guru. Kita tipu guru kita, guru ni kalau tahu guru-guru ni, ustaz sendiri seorang guru tahu macam mana perasaan. Marahkan anak murid ni bukan daripada hati pun. Marahkan anak murid ni, marahkan anak murid ni. Tak ada guru yang marah daripada hati. Hang ni apa ni begitu aja. Tapi daripada sudut hati kalau tanya betul, marah sungguh kah? Tak marah pun.
Kasih Allah tanamkan satu sifat dalam hati guru ni, kasih kepada murid. Sebab tu hormat kepada guru salah satu benda yang paling penting. Akrama aliman. Memuliakan orang alim ataupun guru kita tu satu perkara yang dituntut di dalam Islam. Jadi bab tipu guru kita akan maaf kita kalau kita cuba tipu dia. Kita tipu dia, dia maaf kita. Tapi kita ingat, hak yang kita tipu tu guru kita pergi minta, dia akan kata tak apa. Mak kita, ayah kita tak apa. Tipu. Tapi kita bimbang kalau sekiranya kita menipu Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikira memperolok-olokkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, kalau kita buat satu rancangan buruk, rancangan yang tak elok, Allah Taala pun ada tipu daya dia. Kalau kita ni nak menipu pada jalan Allah, Allah pun ada jalan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala nak menipu, dan penipuan ataupun tipu daya Allah itu lebih baik, lebih terancang, lebih baik, lebih hebat daripada tipu daya yang dibuat oleh kita. Tengok macam mana Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dirakamkan dan disebutkan di dalam ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahul Azim. Di dalam ayat ini, iaitu sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Pada Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan solat mereka kepada manusia supaya disangka mereka orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali, jarang-jarang ingat Allah. Okey, tengok hak ni berlaku kepada solat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni kita cerita sikit riwayat ringkas Abdullah bin Ubay ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf tu lain, itu geng lain. Geng dia tu geng Mekah. Hak ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia terima Islam, tapi dia adalah Ra'sul Munafik. Siapa Ra'sul Munafik? Kepala orang-orang munafik. Jaga elok kita jangan jadi kepala orang munafik di zaman ini. Zaman ni jaga elok. Biar orang nak buat maksiat, orang nak apa, kita jangan terlibat untuk jadi Ra'sul Munafik, jadi salah seorang daripada kepala munafik. Abdullah bin Ubay esok ni dia akan mengetuai pasukan munafik di akhirat. Jaga elok munafik ada ni di dunia lah ni, di dunia zaman mana pun, kepala dia esok di padang mahsyar, esok Ra'sul Munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Ingat pesanan Ustaz, jangan jadi orang munafik. Jangan terlibat, jangan ada langsung nak buat perangai munafik ni. Munafik tak mana? Yang kata Abdullah bin Ubay ni, bila Nabi, dia dengar Nabi nak hijrah, nak sampai ke bumi Madinah. Dekat-dekat Nabi nak sampai, apa dia buat? Dia pergi jumpa dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Pada ketika itu mereka adalah orang-orang Ansar. Aus dan Khazraj. Wahai Aus dan Khazraj, nanti Muhammad akan mai, dia akan bawa orang-orang Muhajirin, orang Mekah. Tentu-tentulah dia kata lepas ni dia akan bagi kuasa, dia akan bagi kesemua kelebihan kepada orang Mekah, sebab itu adalah adik-beradik dia. Kan? Kemudiannya orang-orang Ansar ataupun orang Muhajirin dan Ansar ni, Muhajirin, ini orang-orang Ansar ataupun Aus dan Khazraj ni, Aus dan Khazraj ni tak mau dah. Dia berkata kami tak mau dah. Muhammad dah yang menyatukan kami. Nabi akhir zaman ni telah satukan kami. Kami bergaduh ratus tahun. Bukan bergaduh takat ceruk ayak ni. Bukan bergaduh baling ketui batu. Bergaduh bunuh di antara satu sama lain. Dendam di antara satu sama lain. Tapi bila datangnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai
afdala khalqillah, semulia-mulia makhluk. Bila Nabi SAW dengan mukjizat Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan dakwah Nabi, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi, menyatukan Aus dan Khazraj jadi Ansar. Bila jadi Ansar, Abdullah bin Ubay ataupun Rasul Munafik, orang munafik di Mekah ni ataupun Yahudi, tak puas hati. Tak puas hati. Apa dia yang dia buat? Antaranya dia cucuk. Tapi bila sampai saja Nabi dengan para sahabat, masuk saja Nabi ke kota Mekah, kan kita selalu dengar, kita dengar nasyid, Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mad'alillahi da'i. Tu sampai habis. Tu nasyid sendiri. Kalau nak habis apa, nasyid sendirilah. Ajak mak ayah nasyid, duk pada duk menyanyi lagu, mampu nasyid bagus. Jadi Nabi disambut dengan tolak. Masuk saja Nabi SAW, antaranya apa dia? Hak ni kita boleh buat dan amalkan. Nabi SAW tahu dah cerita ni. Jibril habaq dah dekat Nabi. Jibril tahu dah rancangan jahat yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mula pecahkan Muhajirin dan juga Ansar. Sampai-sampai saja Nabi baca apa? Nabi dan para sahabat mengangkat tangan membaca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahu azim. Nabi baca doa tu. Ustaz macam biasa dengar, tak biasa dengar lah. Kan? Kita duk baca masa tu orang mati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kita ni bila sebut tentang ampun dosa, bagi rasa di sini. Nah, sebab kat kamu jangan perasan, kamu ustaz dan semua dah kita ni yang dengar video ni, kita jangan perasan kata kita ni tak ada dosa. Kita dosa banyak. Kita cukup banyak dosa. Kalau Allah ni nuqisul hisab fahuwa lak. Kita ni kalau Allah nuqis, maksudnya kalau Allah detailkan hisab ke atas kita, Allah tak tahu nak duduk tahu mana dah. No? Tak tahu nak duduk tahu mana, kita semua ni tak tahu nak duduk tahu mana. Kalau Allah detailkan hisab ke atas kita, kalau Allah perincikan hisab ke atas kita, Allahu Akbar, tak tahulah. Sebab itulah nak masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah. Jadi bila kita baca doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah. Minta ni rasa, bagi rasa di hati ni. Rasa di hati. Kalau tak boleh pegang hati, pegang dada kita. Rabbana ighfir lana. Ustaz ada mengajar satu tempat. Satu orang makcik ni. Dia bila baca doa, habis baca doa, dia letak tangan di dada dia. Dia letak. Kemudian tanya dia, apa siapa makcik, sakit dada kah? Dia kata, tak. Dia kata, saya ni, dia kata, Ustaz, saya takut sungguh Ustaz dengan dosa ni. Makcik ada dosa-dosa besar buat kah? Bukan. Macam tu dia kata, takut, dia kata kadang dosa riak dalam hati, dosa takabur dalam hati, dosa dia kata duk tipu orang, mohon orang. Hati ni pun kadang-kadang ada niat nak mohon orang, ada orang niat nak tipu orang. Jadi bila letak di sini, dia kata terubat hati ni, terubat jiwa ni. Maksudnya betul lah. No? Kita berdoa ni tak ni, biar rasa dalam hati. Dan yang tak ni bukan wajib, tapi tak ni sebagai perbuatan yang membantu diri kita untuk kita rasa yang kita adalah orang yang banyak berdosa. Antara tanda-tanda orang yang bebas daripada sifat munafik apa dia? Apabila dia melakukan kesalahan, dia rasa kesalahan yang dia buat tu dan dia minta ampun kepada Allah, antara tandanya. Dan antara tanda-tanda orang yang diampunkan dosanya oleh Allah ialah dia sentiasa duk rasa yang dia ni selalu kena minta lagi dekat Allah. Minta ampun kepada Allah, dia rasa lagi nak minta ampun. Minta ampun kepada Allah, dia rasa lagi nak minta ampun kepada Allah. Itu antara tanda-tanda dosanya mula diampunkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa sabaquna bil iman, orang yang beriman yang datang sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan di hati kami ni ghillan, kita ni jangan jadi dengki mendengki. Sebab tu kita tengok Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, Allahu Akbar, lebih dari adik-beradik.
Kita duk kata macam adik-beradik, kadang-kadang adik-beradik tak ada yang dekat ni. Nah, tapi nak abang Nabi dan para sahabat ni macam adik-beradik, lebih pada tu. Nah, macam ada hubungan darah, lebih daripada hubungan darah lagi. Kan? Nak abang kata lebih daripada hubungan darah, sebab hubungan itu adalah hubungan yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rabbana ighfir lana wal ikhwan allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Kita pun boleh baca. Kita duduk dalam masyarakat kita bergaduh pecah. Lah ni kita kena satukan, sebab ingatlah kita ni kalau sekiranya kita pecah, musuh-musuh Islam boleh mai attack kita, boleh mai musnahkan kita. Sebab tu Nabi besar sebut dalam hadis, Nabi kata satu orang serigala ni dia tak akan makan orang yang kumpulan ataupun makhluk yang duduk, binatang yang duduk sekali, kambing yang duduk sekali, satu kumpulan. Tapi dia akan makan kambing ataupun binatang yang duduk sekok-sekok. Macam tu kita. Umat Islam kalau ada penyatuan, ada kekuatan, ada jamaah, insya-Allah musuh Islam tidak akan mampu untuk merosakkan kita. Jadi kita kena jaga, kena hilangkan rasa ghillan lilladzi, boleh hilang ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita minta kepada Allah, sungguhnya engkau ya Allah innaka raufur rahim, engkau lah Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih, engkau lah Tuhan ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta supaya kita dijauhkan daripada sifat ataupun dosa, iaitu dosa berbohong, dosa nak tipu orang, dosa nak bohong orang. Kita suka bohong. Kan, kita habaq dekat mak kita nak pergi sekian-sekian tempat, kita pergi tang lain. Kita bohong ayah kita, kita bohong, kita bohong ayah kita. Kita bila bohong satu hari, ingat, kalau sekiranya makar ataupun tipu daya yang kita buat, wa makaru makarallah wallahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ingat, Allah Subhanahu wa taala kata dah, orang-orang kafir itu mereka ini buat tipu daya. Kemudian Allah balas balik tipu daya tu, kan? Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kemudian ni cerita kita pula, kita orang Islam. Kita cuba buat tipu daya. Tipu daya yang kita buat tu akan makan kita balik. Kita mohong ayah kita, mohong mak kita. Esok kita ada anak kaki mohong. Anak mohong kita ni lebih dahsyat daripada kita mohong mak kita, ayah kita. Jaga anak. Ingat Ustaz pesan. Kalau kita semua nak selamat daripada kita mendapat anak kaki mohong, kita jangan mohong. Kita jangan bohong. Kita jangan bohong. Kita kena didik anak kita. Bila? Didik diri kita dulu. Macam ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni orang tanya kepada ayah Imam Abu Hanifah, aku nak tanya kamu, macam mana kamu didik ni anak kamu ni umur 15 tahun boleh kelak patua. Kita umur 15 tahun berapa? Duk angkat tayar. 15 tahun berapa? Baru duk kacau, duk kepak, duk ketum. Nak putak, kan? Kita umur 15 tahun. Tapi yang kata Imam Abu Hanifah umur 15 tahun jadi mufti kelak patua dah. Bila dia tanya apa? Dia kata aku didik anak aku 40 tahun sebelum kelahiran dia. Maksud apa? Dia didik diri dia. Lepas tu siapa, kalau kita ni kena ada vision untuk jadikan generasi yang akan datang generasi yang baik. Jadi sebagai pesanan Ustaz kepada kamu, jaga jangan ambil perangai Amrullah bin Ubay. Siapa ambil perangai dia sikit, esok ni ketua dia di sana, dia akhirat esok adalah Amrullah bin Ubay bin Salul. Punya huduh, punya jahat Amrullah bin Ubay. Rasulullah buat baik dengan dia. Rasulullah buat baik dengan dia sehingga kan mati dia pun Rasulullah semayang mayat dia. Bayangkan kalau Rasulullah tak semayang mayat orang yang munafik, bahkan Rasul munafik. Bayangkan kalau Rasulullah tak buat, kalau Rasulullah larang, bayangkan hari ni munafik atas dunia, tak ada siapa pun akan solat jenazah orang munafik. Jadi jaga tak. Jadi kita jaga. Kita jaga jangan kita ni jadi daripada salah satu daripada ahli Amrullah bin Ubay. Duduk dalam kumpulan Amrullah bin Ubay bin Salul. Jadi Ustaz harap kamu semua dan yang mendengar rancangan ataupun video kita ni boleh mengambil manfaat daripada tajuk
penipu dan tipu daya ini adalah ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik. Dan kalau sekiranya dia jadi berterusan, kita akan jadi kumpulan munafik yang jelas, yang nyata, yang dibimbangi. Kita tidak mendapat keampunan daripada Allah. Dan tempat kita esok ni, bila orang yang dah jadi betul-betul munafik, dia akan jadi munafik akidah. Mula-mula munafik asli, lepas tu dia jadi munafik akidah. Munafik akidah ni sama macam Abdullah bin Ubay. Dia akan mula menentang agama. Dia akan mula tak puas hati dengan orang Islam. Dia akan mula tengok Islam ni tak elok. Dia akan bandingkan dengan agama lain. Dia nampak agama lain baik, tapi dia masih duduk dalam Islam. Dan semua tu akan merosakkan akidahnya. Sebab tu orang munafik, tempat dia di neraka. Dan antaranya ciri-ciri orang munafik ialah dia sangat benci kepada para alim ulama. Ulama ni, tanda ulama yang baik pula ialah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir dan juga munafik. Munafik benci. Munafik membantu orang kafir untuk terus membenci para ulama. Jadi Ustaz rasa sekarang itu insya-Allah mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini menjadi panduan kepada kamu. Wa ahlun nari khamsatun wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlik. Itu penghuni neraka ada 5 jenis. Salah satu adalah orang yang pagi petang hidup dia menipu. Hidup dia menipu. Itulah nak jaga. Penghuni neraka ada 5 jenis. Salah satu orang pagi petang hidup dia kerana menipu. Pagi tak bohong, pagi petang dia bohong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.